Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke channel Risk Trader. Minta maaf sebab lama tak buat video. Sibuk kerja. So sekarang ada masa terluang sikit dan saya boleh buat video lah. Hari ni saya nak tunjuk cara-cara kita nak dye leather. Kita nak dye kulit. Okay, ni kulit vegetan. Ini kulit vegetan yang natural, tak ada colour lagi. Okay, so lepas kita letak color ataupun lepas kita letak dye, dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Okay, jadi macam ni. Dye kulit ni ada pelbagai brand dan ada pelbagai jenis. Okay, salah satunya macam ni lah. Saya pakai kulit saya pakai dye brand Kaleidos. Okay, brand Kaleidos daripada Itali. Okay, daripada Itali. Dan untuk pengetahuan, brand Kaleidos ni adalah brand dye untuk dye kulit batero. Okay, untuk dye kulit batero. Okay, so barang-barang yang kita guna untuk dye kulit ni, kita kena ada sea sponge. Okay, sea sponge. Bentuk dia ni, yang ni saya dah potong. Asal dia besar dan saya potong kepada dua lah. Okay, ataupun kita boleh guna span ataupun apa nama dia ni, dia span lah, tangkai besi, senang kita nak pegang. Okay, lupa nak beritahu, Kaleidos ni, dye Kaleidos ni dia alcohol base. Dia alcohol base. Okay, dan dia agak pekat sikit. Saya tunjuk dia ada banyak warna. Yang saya pegang ni hari ni warna blue, warna biru. Saya tunjuk dia punya dalam dia. Macam ni. Ni saya dah guna dah. Dah comot dah dia punya botol. Okay, jom kita tengok dalam dia. Ni dye dia, alcohol base. Kaleidos alcohol base warna biru. Okey, jom kita start dye kulit. Tapi sebelum nak dye kulit, saya sarankan korang kena ada plastik untuk lapik letak meja korang nanti comot dengan dye. Lepas tu korang pun disarankan untuk pakai glove. Okey, saya dah pakai glove. Glove ni pun beli masa PKP hari tu. Untung beli glove, tak guna untuk masa PKP, guna untuk buat dye. Okay, so kena ada plastik macam saya cakap tadi, supaya meja korang tak comot. Tapi sebenarnya kalau sponge dye yang tangkai macam ni, saya akan guna pada dye yang water base. Okay, yang water base sebab senang kita nak celup. Okay, senang kita nak celup sebab water base ni dia cair. Dia cair. Dan kenapa saya pakai sea sponge untuk dye brand Kaleidos ni, sebab Kaleidos ni alcohol base, dia agak pekat sikit. Dia agak pekat, so saya rasa sedap pakai sea sponge lah. Ni rupa sea sponge. Dia besar, saya potong. Okay, jom kita start dye kulit. Okay, kat tangan saya ni, ini ialah vegetan. Okay, from Argentina. Okay, dia punya grain dia cukup cantik. Ini natural color, tak ada color lagi. Okay, dia punya bau pun sedap. Okay, Argentina ni satu size dia, size pula, dia punya ketebalan dia 1 mm. Jom kita dye. Satu lagi, kalau dye yang berunsurkan alkohol ni dia cepat kering. Kalau water base dia cepat juga kering, cuma dia ambil masa lah sebab dia air. Kita ambil sponge, kita celup sikit pada dye. Okay, cara dia
Sebenarnya nak dye leather ni banyak cara, dan saya tak cakap ini cara yang terbaik ke, kena guna cara ni ke, saya tak cakap macam tu. Ini salah satu cara yang saya nak kongsikan. So kalau korang nak belajar lagi, korang kena tanya orang lain lah, sifu-sifu lain yang handal-handal yang banyak dekat Malaysia ni. Ini saya cuma nak kongsikan cara saya, dan saya tak cakap ini cara terbaik dan cara yang betul. Cuma saya nak kongsikan cara saya. Diulang, saya nak kongsikan cara saya. Okey, jom kita dye. Okey, saya akan buat pusingan. Saya akan buat pusingan pada kulit ni. Kenapa kena buat pusingan? Supaya dye ni sekata, dan senang nak kawal dia punya dye, dia punya tempat yang mana dah kena, mana tak kena. Kalau kita buat straight, nanti banyak tempat yang kosong. Sebab apa? Dye ni cepat kering. So bila kita buat bulat, dia punya surface dia yang kena tu kecil. Dia punya surface tu kecil, so senang kita nak handle mana yang dah kena, mana yang belum. Nampak Kalau tak nampak, beritahu. So satu lagi, pastikan tangan korang cepat lah. Kalau korang main dengan dye alcohol base ni, dia cepat kering, pastikan tangan korang cepat. Kalau korang tak cepat, nanti korang punya dye tu akan kering dekat situ. So tak banyak tempat yang akan kena dye ni, so rugilah. Jadi tangan korang kena laju sikit. Lepas tu soalan, berapa layer kita nak letak dye ni, berapa lapis. Okey, berapa lapis ni terpulang kepada cita rasa korang. Ada setengah orang dia buat selapis je, sebabnya apabila dia dah letak selapis, dia rasa hasil selapis tu cantik, kena dengan jiwa dia, kena dengan cita rasa dia. So tak payahlah nak buat berlapis-lapis. Tapi setengah orang pula bila letak selapis, tengok kalau korang perasan, kalau kita letak selapis, dia macam tak sekata, nampak tak? Macam tak sekata, memang tak sekata pun, sebab baru kita baru letak selapis kan. Lepas tu kita boleh nampak yang hitam-hitam tu, yang pekat tu ialah dye yang masih basah lah. Dan ada juga yang hitam-hitam tu adalah dye terlebih, maksudnya tempat tu terlebih kena dye. Yang nampak macam tak berapa nak terang tu tempat yang tak banyak kena dye lah. Dan dye Kaleidos ni, dye Kaleidos ni kita dye, dia akan naik macam dia akan jadi matte. Kulit tu akan jadi matte pada mulanya. Okey, dan nanti saya tunjukkan macam mana daripada lepas dia jadi matte macam ni. Saya akan tunjukkan macam mana daripada matte dia akan jadi kilat macam ni. Daripada matte jadi kilat macam ni, nanti saya tunjukkan. Yang ni saya dah bubuh tadi sebanyak 2 lapisan. Ni 2 lapisan. Yang ni selapis. Ini 1 lapisan. Yang ni 2 lapisan. Warna biru bukan warna hitam, warna biru. Mungkin penataan cahaya saya kurang sikit, so dia tak nampak sangat lah, tapi boleh nampak biru kan. Okay, so ni skeping dah siap. Saya ada skeping lagi. Jom kita sambung dye. Tapi untuk safety, apabila korang nak dye korang punya kulit vegetan natural, untuk safety korang kena kerat sikit, korang kena potong sikit korang punya leather tu dekat hujung-hujung. Okey, dye dulu, tengok macam mana hasil dia. Jangan korang dah siap potong untuk buat projek leather, buat wallet ke, buat barang apa, baru korang nak test dye masa tu. Bukan apa, kalau jadi okey, alhamdulillah. Tapi kalau korang buat sekali tengok tak jadi ataupun tak berkenan dengan cita rasa korang, dah rugi kulit tu. So apa yang saya buat, saya akan rugi sikit lah. Saya akan potong hujung-hujung leather tu, ambil kecil-kecil, saya akan dye dulu. Saya akan bermain dulu dengan dye tu. Kalau dah kata ngam, baru saya akan dye di bahagian yang besar lah, di projek-projek yang besar.
Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pula daripada kulit yang macam ni. Kan tadi saya dah beritahu dye Kaleidos ni bila kita dah sapu dia dekat atas kulit, dia akan jadi matte. Okey, dia akan jadi matte. Tak jadi licin tapi dia jadi matte. Sebenarnya ini korang kena tahu kalau guna brand Kaleidos ini, korang kena tahu, korang jangan biar dia jadi macam ni. Okey, jangan biar dia jadi matte macam ni. Sebabnya ini belum settle lagi ataupun belum siap lagi kulit. Sebenarnya kulit ni belum siap di proses lagi. Bukan apa, kita takut bila kita buat barang dan kita tak, dan dia masih lagi matte macam ni, dan kita buat barang, kita jahit, apabila sampai pada orang barang yang kita buat tu, dan dye ni akan terkeluar. Okey, dye lapisan atas ni dia akan terkeluar. Sebab apa? Kita tak finish dia lagi, ataupun kita tak buat dia, kita tak proses dia habis-habis lagi. Tak adalah kata barang tu kan, tak adalah kata dye tu akan terkeluar banyak. Cuma lapisan atas ni dia akan terkeluar. Dia akan terkeluar dan akan lekat lah pada seluar ke, pada baju ke. Okey, dan untuk mengelakkan dia, untuk jadikan dia kilat, apabila dah kilat macam ni, dia takkan keluar lah dye tu. Okey, apa bahan ataupun apa bahan yang kita perlukan untuk kita nak kilatkan kulit yang kita dah dye tadi, yang menggunakan dye Kaleidos. Dye Kaleidos Itali, dia punya dye dia alcohol base. Macam mana kita nak kilatkan dia? Senang je. Kita perlu ada kain. Okey, ini saya pakai kain pelekat. Kain pelekat yang letak guna tu kan, potonglah buat kain buruk. Okey, ni satu lagi, kita kena ada satu lagi kain, iaitu kain guni ataupun kain kasar, kain sulajin ke, kain yang kasar lah. So sebabkan malam ni saya tak jumpa kain-kain tu, dan saya korbankan saya punya beg. Okey, beg guni ni. Ya, ni kain dia amat sesuai lah, sebab kain guni kan kasar kan. So untuk video ni saya korbankan saya punya beg guni. Sebab saya cari saya punya kain jin tak jumpa. Okey, tak apalah untuk korang. Okey, so step pertama ambil kain pelekat tadi. Okey, kain yang agak lembut berbanding kain guni tadi. Ini kan asal dia matte asal dia matte. Okey, korang gosok je atas permukaan kulit tu. So ini kita dah guna kain yang pertama, kain pelekat, kain yang agak lembut sikit berbanding kain guni ataupun sulajin ke, kain lain lah, kain-kain yang dia punya material dia agak kasar sikit. Okey, jom kita tengok pakai kain guni pula. Dia ada dua step pertama guna kain yang agak lembut sikit, dan yang terakhir kita guna kain yang kasar. Okey, yang ni saya guna kain guni, beg guni. Saya korbankan untuk buat video malam ni. Yang terakhir ni korang kena tekan sikit, bagi dia betul-betul kilat. Dan soalan, dan mesti korang pelik kan, mana pergi matte tadi kan, mana pergi yang pudar-pudar tadi. Nah, itu yang saya tekankan. Lepas kita dye kulit menggunakan kulit Kaleidos ni, kita kena gosok dulu di permukaan dia supaya yang matte tadi hilang. Kalau kita terus buat barang, nanti matte tu dia akan terkeluar sendiri, kena pada pakaian orang ataupun baju ke, seluar ke, dia akan melekat pada baju, akan melekat pada kain. Yang kita tengok yang sini pada awal dia.
Ini kain yang saya guna untuk untuk kali pertama gosok pada kulit. Nampak tak biru-biru ni? Ini yang matte tadilah, yang permukaan yang tak licin tu lepas pada kain ni. Okey, jom kita sambung balik. Kenggu ni ni step terakhir. Okey, siap. Okey, walaupun pada first step tadi kita gunakan plakat ni, dia dah melekat dah dia punya mat tu dekat sini, nampak tak? Lepas tu kita guna Kangoo ni pun masih lagi ada dia punya kesan-kesan mat tadi. Yang ni yang kita perlu hilangkan supaya dia tak kena pada baju orang ataupun baju customer ataupun seluar ke apalah. Okey. Ini hasil dia. Ini hasil dye ataupun ini hasil dye menggunakan dye Kaleidos. Yang nampak hitam-hitam lagi tu, okey, sebenarnya itu dye yang belum kering sepenuhnya. Okey, dia masih basah di dekat belakang ni. Yang ni belum digosok, yang ni selepas digosok dia berkilat. Dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. Kalau korang rajin, korang gosok lagi sampai betul-betul kilat. Okay, so sampai kat sini je lah saya nak share cara-cara nak dye kulit. Okay, harap ilmu ni bermanfaat kepada korang semua lah. Okay, siapa yang rasa cara ni boleh guna untuk barang dia, untuk barang leather dia, silakan ambil. Silakan ambil. Okay, lepas tu sebelum kita berpisah untuk episod ni, mana yang belum subscribe tu minta tolong subscribe, minta tolong share kalau boleh rajin. Kalau rajin boleh komen dekat saya punya video, dan jangan lupa tekan bell notification. Nanti bila saya buat video nanti, korang akan dapat tengok terlebih dahulu video yang saya buat tu. Okay, ni hasil dia lah. Ni hasil dia. Lepas kita dye menggunakan kulit, kita menggunakan dye brand Kaleidos Itali. Mana dye Kaleidos ni adalah dye yang sama digunakan untuk dye kulit Batero Itali. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.